Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lalu lintas. Baik, untuk kalau episod-episod yang sebelum ni kita mungkin berbicara berkenaan dengan rukun Islam. Tapi untuk episod yang kali ni aku nak mengambil salah satu daripada perkara yang dihuraikan oleh penulis di dalam buku yang aku tengah bedah sekarang, iaitu Dari Lembah Cita-Cita, Pedoman Perjuangan Anak Muda, tulisan Hamka. Baik, untuk bab yang kali ni Hamka dia ataupun penulis dia masukkan ataupun dia huraikan sedikit berkenaan dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Dia menghuraikan, sebab bila dia bercakap berkenaan dengan lalu lintas ni, Hamka dia kata perkara yang kurang pada masa itu ialah lalu lintas. So perkara yang kurang ketika zaman terdahulu adalah lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksudkan tu bukanlah lalu lintas yang jalan ni, tapi lalu lintas yang tu adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Jalan untuk membentuk ketamadunan, untuk mereka tahu ataupun percaya dengan kewujudan Tuhan. Jadi lalu lintas ini digambarkan sebagai tujuan hidup manusia ketika itu. Jadi Tuhan dia menurunkan nabi-nabi kepada bangsa ketika itu. Apa yang nabi-nabi ini buat? Nabi-nabi ini buat adalah pada muka surat 44. Okey. Seruan yang terutama. Okey. Maka Tuhan mengutus nabi-nabi kepada bangsa daripada kaum itu untuk memberi petunjuk kepada mereka jalan yang benar. Seruan yang terutama ialah membawa umat itu kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menghentikan menyembah berhala atau mencegah kesombongan raja-raja yang kerana kekuasaan mengaku dirinya menjadi Tuhan. Jadi sekali lagi, bila Hamka berbicara berkenaan dengan intipati kemerdekaan, dia kaitkan dengan salah satu daripada keimanan kepada Nabi dan Rasul, dengan menceritakan berkenaan dengan tujuan Nabi dan Rasul ini diutuskan kepada bangsa-bangsa ketika itu. Seperti aku baca tadi, seruan yang terutama ialah membawa umat itu kepada tauhid. Penulis dia ada ceritakan berkenaan dengan golongan Bani Israel yang pada ketika itu Nabi Musa diutuskan kepada golongan Bani Israel. Di muka surat 47, penulis dia bawalah cerita macam mana Nabi Musa AS dengan bantuan abangnya Nabi Harun berusaha dalam dua perkara. Perkara yang pertama adalah menentang Firaun. Itu perkara yang pertama. Tetapi perkara yang kedua ni adalah aku rasa dia lebih dekat dengan intipati kemerdekaan, iaitu mendidik kaumnya agar percaya pada kekuatan diri mereka sendiri. Ketika bila kita cakap pasal orang-orang yang dijajah, okay? Bila kita berbicara berkenaan dengan orang yang dijajah, kita tahulah orang yang dijajah ni biasanya dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang mentaliti mereka dijajah, physical, mental mungkin dah tak kuat untuk nak bangkit berjuang kembali. Tapi plan yang Nabi Musa bawakan, yang dihuraikan di dalam buku ni, yang pertama adalah menentang kekejaman Firaun tu sendiri. Tetapi dalam nak menentang kekejaman Firaun juga, penulis dia bawa juga bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun ni plan mereka adalah dengan mereka mendidik kaum Bani Israel ketika itu supaya percaya kepada kekuatan diri mereka sendiri. So dengan percaya pada kekuatan diri mereka sendiri itu, barulah terbentuk kekuatan untuk melawan dan untuk dalam konteks bila bercakap pasal kemerdekaan ni lah, untuk mendapatkan kemerdekaan lah. Okay. So aku nak kaitkan dengan apa yang berlaku di dalam kehidupan kita sekarang ni lah. Mungkin hari ini kita mungkin tidak ada pemimpin yang kejam dan mengaku Tuhan seperti Firaun. Tetapi semangat untuk menentang kebatilan tu
dia menjadi intipati utama perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi pesanan ni aku nak berikan kepada mana-mana pentaksub tok guru macam-macam politik di luar sana, tak kiralah betapa sayang macam mana sekalipun kita terhadap pemimpin kita ataupun tok-tok guru kita, sentiasalah ada sikap bersederhana, dan dalam masa yang sama kita kena kuat, berani melawan kebatilan, seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan abangnya itu Nabi Harun alaihissalam. Walaupun kadang-kadang dalam orang yang kita lawan tu, orang yang membawa kebatilan tu adalah mungkin pemimpin politik yang kita sayang ataupun tok guru kita sendiri. So kita kena ingat hubungan Nabi Musa dengan Firaun, macam mana kekuatan